Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Kaisara Nada binti Muhammad Azri. Hari ini saya nak bentangkan tentang pengenalan kepada multimedia. Yang pertama ialah definisi multimedia. Definisi multimedia ialah perkataan multimedia yang berasal daripada multi itu iaitu banyak. Media itu alat teknologi yang digunakan untuk menyampaikan maklumat. Seterusnya, multimedia adalah gabungan pelbagai bentuk media seperti teks, audio, image, animasi dan video dalam satu platform yang sama untuk menyampaikan sesuatu maklumat, berita, isu masa, hiburan secara maya serta dapat memberikan pengalaman yang interaktif. Seterusnya, multimedia juga merupakan sebuah teknologi baharu yang berkonsepkan dalam konteks digital atau bidang teknologi maklumat. Seterusnya, evolusi multimedia. Evolusi multimedia atau dikenali sebagai sejarah multimedia bermula pada tahun 1960-an secara berperingkat dengan perkembangan teknologi maklumat dalam konteks digital seperti teknologi komputer dan alat elektronik seperti pelbagai jenis gabungan media seperti teks, audio, image, animasi dan video. Seterusnya, evolusi multimedia. Pada tahun 1960-an, multimedia mula sebagai konsep awal teknologi komputer kerana menggabungkan pelbagai media seperti gabungan slide, filem dan audio dalam satu persembahan yang sama. Seterusnya, pada tahun 1963, Ivan Sutherland memperkenalkan Sketchpad, program interaktif komputer yang membolehkan pengguna berinteraksi dengan grafik secara asas kepada pengguna grafik GUI dalam komputer. Seterusnya, pada tahun 1970, komputer peribadi mula digunakan oleh organisasi mendapat perhatian menjebar dan menguruskan maklumat penggabungan teks dan grafik dalam perisian komputer. Teknologi video mula digunakan dalam sistem pendidikan, hiburan dan latihan seperti penyampaian melalui pita video yang memberikan gambaran awal multimedia interaktif. Pada tahun 1980-an pula, reka bentuk komputer diubah supaya mengikut kesesuaian dan keselesaan pengguna agar lebih mudah digunakan pada tahun 1984. Kemunculan reka bentuk komputer Apple Macintosh mula digemari ramai kerana reka bentuk dan perisiannya yang baharu. Melakukan kerja prosesan perkataan, kerja pengiraan dan juga permainan. Seterusnya, pada tahun 1990, perkembangan penciptaan komputer di pasaran semakin tinggi dengan kemunculan World Wide Web iaitu WWW mengubah pandangan dan membolehkan multimedia diakses secara dalam talian dan menjadikan internet sebagai medium penting bagi penyebaran maklumat multimedia. Iaitu Adobe Flash juga menjadi perisai utama untuk membuat animasi dan aplikasi interaktif dalam laman web. Seterusnya, pada tahun 2000, peningkatan kelajuan internet membolehkan penerimaan video dan audio secara langsung di mana sahaja. Platform seperti YouTube pada tahun 2005 dapat mengubah pengguna menghasilkan perkongsian dan mengakses video tersebut. Media sosial seperti Facebook, Instagram membolehkan pengguna berkongsi pelbagai media seperti gambar, video dan muzik kerana menjadi sebahagian kepada kehidupan seharian secara dalam talian. Seterusnya, tokoh-tokoh multimedia iaitu Alexander Graham, seorang saintis dan pencipta telefon terkenal tetapi menganggap telefon sebagai gangguan. Dia juga pernah menjadi pengasas National Geographic Science Society pada tahun 1980. Seterusnya, Timothy John Berners-Lee, seorang graduan dari University Oxford. Beliau mencipta World Wide Web iaitu WWW pada tahun 1989 semasa bekerja sebagai jurutera perisian di CERN. Beliau juga seorang profesor juga juruteraan di Pusat Pengajian Kejuruteraan di Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Sains Komputer di Makmal. Seterusnya, William Henry Bill Gates di Seattle, Amerika Syarikat yang lahir pada tanggal 28. Dia adalah tokoh bisnes, investor, penulis dan beliau adalah mantan CEO yang sekarang ini menjabat sebagai ketua Microsoft. Seterusnya, Steve Jobs lahir di San Francisco. Beliau baru saja meninggal dunia tetapi beliau adalah bekas CEO Apple. Seterusnya, Steve Wozniak lahir pada 11 Ogos. Ialah pendiri Apple Computer bersama Steve Jobs. Meskipun kontribusinya berupa idea-idea inovatif sesuai dengan perkembangan teknologi dan kecerdasan. Paul J. Allen iaitu seorang pengusaha mendirikan Microsoft Corporation bersama Bill Gates. Beliau juga dalam daftar orang terkaya di dunia pada tahun 2005. Seterusnya, Andrew Stoid dikenali sebagai Andy, seorang profesor dalam bidang sains komputer di Amsterdam. Beliau dikenali sebagai pengarang MINIX, program sistem pengenalan jenis Unix. Yang terakhir, Thomas Alva Edison, lahir pada 11 Februari. Beliau seorang pencipta dan ahli perniagaan Amerika yang terkenal dengan penciptaannya dalam penjanaan kuasa elektrik, komunikasi, rakaman bunyi, gambar bergerak
dan mentor. Seterusnya, aplikasi yang terkait pada zaman sekarang ialah berkomunikasi. Dengan menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Messenger, FaceTime, Zoom, Google Meet digunakan untuk berkongsi secara dalam talian di mana sahaja. Penggunaan aplikasi multimedia dapat memudahkan kita menjalankan kehidupan seharian. Seterusnya, hiburan. Aplikasi TikTok, Netflix, YouTube, Instagram, Spotify banyak digunakan sebagai hiburan ketika masa lapang, masa terluang, dapat mengurangkan kesedihan bila bersendirian, dapat mengetahui isu semasa, dapat motivasi dan semangat dan seterusnya, perniagaan. Aplikasi Shopee, TikTok, Lazada, Shein, Adidas dan banyak lagi digunakan untuk memulakan atau menjalankan perniagaan secara dalam talian bagi memperoleh keuntungan, mempromosikan produk dan perkhidmatan secara dalam talian. Akhir sekali, pendidikan. Dengan menggunakan aplikasi Google Classroom dan kuis digunakan untuk menjadikan pembelajaran pelajar mudah difahami, lebih interaktif dan dapat menarik minat dalam pendidikan. Sekian, terima kasih.